Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, semalam mungkin semua rakyat Malaysia pun dah tahu apa yang berlaku di dalam sidang parlimen. Dan bergaduh, riuh, rendah, bertengkar, menjerit, koyak, rabak kan. Tapi pada aku, setelah 2 minggu mereka hentam Datuk Seri Anwar Ibrahim, setelah 2 minggu mereka balun kau-kaunya, mereka hina sehina-hinanya, mereka kritik, mereka hentam Anwar Ibrahim dan juga pihak kerajaan ni, tahu mana mereka punya hentam. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim baru keluarkan, baru respon dalam masa tak sampai sejam. Datuk Seri Anwar Ibrahim baru respon tak sampai sejam dan mereka sindir, mereka gelak, mereka ketawakan atas ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terus Datuk Seri Anwar Ibrahim jawab dalam keadaan 5 ke 10 angka dah koyak rabak dah. Jadi mendatangkan respon orang ramai. Kan, tambah-tambah daripada pihak Pakatan Harapan lagi tarah ni je lah. Kan, fikiran, tindakan, perbuatan dan juga segalanya daripada pihak daripada pihak Perikatan Nasional. Lalas depa yang macam ni lah. Orang kata macam ni, kerana mulut badan binasa, kerana mulut hati terasa. Faham tak? Ni puak-puak Perikatan Nasional, puak-puak PAS ni, puak-puak Parti Bersatu ni, kerana mulut depa lah, lalas depa yang terasa balik. Kan, tak mana mereka jijikkan Anwar Ibrahim, mereka hina Anwar Ibrahim, mereka peleceh Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim baru menjawab, baru berapa patah perkataan dah koyak rabak dah. Kan, jadi cara tu je lah level-level pimpinan Perikatan Nasional ni. Cara tu saja. Kita tak nampak atas apa ucapan mereka di dalam sidang parlimen, mereka nak bawa ataupun mereka nak bagi penyelesaian kepada bantu kerajaan, bantu rakyat, kan, bagi formula, bagi jalan, bagi cara kepada pihak kerajaan. Tak ada. Melainkan hanya duk ulang DNAA. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun menjawab setelah 2 minggu mereka hentam, das mereka yang koyak. So aku akan bawakan respon daripada sahabat aku ni, kan, siapa yang koyak sebenarnya, kan. Anwar Ibrahim dah bertahan 2 minggu geng. 2 minggu Anwar Ibrahim tahan. So semalam aku tak sempat aku nak react video tu, dan hari ni kita dengar dulu respon dan kita tengok ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tak payah ambil panjang-panjang, kita ambil pendek-pendek je. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat aku ni. Jom sama-sama. Korang pernah tak dalam hidup korang ada perkara yang korang rasa macam susah nak berlaku? Kalau berlaku tu memang rare lah kan. Maknanya perkara ni korang tahu susah nak berlaku, tapi ada satu hari perkara yang korang rasa susah sangat nak berlaku itu berlaku. Itulah yang berlaku pada sidang parlimen petang tadi, di mana kita sendiri tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim menonjolkan satu sifat yang sangat berbeza dengan identiti diri dia. Kita ni, aku ni penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku kenal Datuk Seri Anwar, aku selalu tengok dia punya ceramah, aku selalu dengar dia punya perbahasan di parlimen. Okay, dia bercakap macam mana. Kita tahu Datuk Seri Anwar ni dia seorang yang tolerate, seorang yang baik hati, seorang yang susah lah kalau kau nak tengok dia buat macam tadi. Okay, tapi tadi kau tengok Razi Jidin kena pukulan lipat maut tadi dengan Datuk Seri Anwar. Perkara ni susah nak berlaku. Sebab selama ni, seminggu lebih ni, parlimen ni, dalam parlimen masuk aja naik seorang MP pembangkang bercakap, kutuk Anwar. Naik 2 orang, orang kedua daripada pembangkang bercakap, kutuk Datuk Seri Anwar. Boleh dikatakan nama Datuk Seri Anwar itu paling kerap disebut di pihak pembangkang, memburuk-burukkan nama Datuk Seri Anwar. Ada Datuk Seri Anwar nak jawab, luar parlimen dia tak jawab, dalam parlimen pun dia tak jawab. Sebab apa? Sebab fokus dia adalah untuk membahaskan perkara yang jauh lebih penting berbanding dengan perkara-perkara sampingan macam tu. Tapi hari ni, bila Razi Jidin buat sesuatu yang mungkin trigger Datuk Seri Anwar, bila dia tengah berucap itu, kau boleh pergi bantai gelak. Sekali kau kena dengan Datuk Seri Anwar, kau nak menggelupur seolah-olah macam kau tak pernah buat benda yang sama dekat Datuk Seri Anwar. Bahkan kau buat lebih teruk daripada tu. Okay, so hari ni aku rasa puas hati yang lain macam. Faham tak? Puas hati yang bila aku tengok video tadi, aku ulang-ulang, aku rasa macam this is what I always crave from Datuk Seri Anwar. Inilah yang aku selalu nak Datuk Seri Anwar Ibrahim buat.
Bagi sekali, ajar sekali puak-puak ni. Tak boleh kita ni selama-lama nak bagi muka sangat. Tak boleh. Okay? Hari ni Datuk Syed Anwar Ibrahim buat. Okay, so aku, bila aku sebagai penyokong, kau faham tak? Aku penyokong Datuk Syed Anwar. Kita rasa lega bila Datuk Syed Anwar Ibrahim tak bagi muka dah untuk orang pijak-pijak dia. Okay? Jadi aku harap kerajaan, MP-MP daripada kerajaan boleh teruskan rentak ni. Kita nak bagi muka dekat puak pembangkang ni. Kenapa? Dia orang pun tak bagi muka dekat kita, tak hormat kita. Jadi kita tak ada sebab nak layan dia orang elok-elok. Layan elok-elok, kalau dia orang layan kita elok-elok, kita return the favor. Tak ada masalah. Tapi kalau dia orang ni nak fitnah kita, nak main fitnah siang malam macam ni, tak payah. Okay? Wallahualam. Jadi itulah geng. Kerana mulut badan binasa, kerana mulut hati terasa. Dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim punyalah mungkin dia duduk serabut ke apa, dia macam mana dia nak jelaskan, dia nak explain ataupun dia tengah fikir, tahu-tahu kawan boleh pergi gelak depan-depan dia, faham? Kalau kena kat kita pun kita rasa terbakar. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kita fikir macam ni. Dia sekarang Perdana Menteri. Dan sekarang kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak tahu apa yang dah berlaku dekat bekas-bekas kluster mahkamah, DNAA yang diberikan kepada orang-orang, kepada pimpinan yang dapat DNAA sewaktu Perikatan Nasional Memerintah, Peguam Negara yang baru ada sekarang, dia boleh tanya, dia boleh semak, dia boleh selak balik semua. Dan setiap apa yang berlaku di dalam kementerian-kementerian, Anwar Ibrahim tahu. Dia tahu. Sebab itulah dia keluarkan kenyataan soal dana judi. Sampai hari ni Muhyiddin Yassin dia tak berani saman dia apa hal. Pilah saman cepat-cepat. Kan? Kalau buktikan mengatakan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu fitnah. Kan? Sebab tu orang kata jangan melampau. Bila melampau, hang sendiri koyak. Tahu mana dia punya koyak. Kan? Jom kita dengar asal ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita dengar balik apa punca yang berlaku dan kawan aku sendiri dia akan react sekali. Jom sama-sama kita dengar. Hang cari pasal, hang tanggung lah. Dah kerana mulut hang. So, hang koyak. Kan? Hang koyak. Sampai hang ajak tim-tim hang keluar daripada Dewan tu. Malu kau orang. Jom kita dengar kan. Ay, Allahu Akbar. Ahli Parlimen Putrajaya koyak rabak hari ni. 6 saya mau tarik balik. Tak ada, saya tarik mau tarik balik Perdana Menteri. Saya mau tarik balik. Putrajaya duduk. Tarik balik. 33 bulan Tarik Putrajaya. balik. Ini tuduhan jahat. Speaker. Cukuplah, Putrajaya. 36 Sejarah telah membuktikan. Okay, so kepada korang semua yang tak tengok Parlimen petang tadi, sidang Parlimen petang tadi, aku boleh kata yang korang semua rugilah kalau tak tengok live, maksud aku rugi. Okay, sebab hari ni petang tadi antara sesi yang paling panas sekali di Parlimen. Okay, di mana hari ini kalau korang tak tahu, hari ini merupakan hari di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan penjelasan, penerangan tentang isu yang berbangkit, iaitu isu DNAA, Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Timbalan Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO. Okay, so hari ini adalah hari di mana mana-mana ahli parlimen boleh tanya soalan, boleh ajukan soalan, boleh petikai apa-apa sahaja, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jawab setiap satu soalan. Okay, so tadi ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang berbahas, sedang berucap, sedang memberikan penerangan tentang isu DNAA Datuk Seri Zahid itu, tiba-tiba tengah-tengah Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap, MP daripada Putrajaya dia boleh pergi bantai gelak. Tengah-tengah orang bercakap, tengah-tengah kau bercakap, tiba-tiba ada orang gelak sebelah sana. So Datuk Seri Anwar Ibrahim apa lagi bubuh lah dia. Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap apa? Oh, Putrajaya kau boleh gelak, tapi waktu zaman Muhyiddin Yassin, zaman kau jadi kerajaan dulu, kau pun buat benda yang sama. Apa lagi Putrajaya, koyak rabak lah dia. Macam dalam video yang aku macam yang dalam video kau tengok tadi lah. Koyak rabak, oh jahanam, mental teruk. Okay? Kalau dia seorang koyak tak apa, ini semua satu barisan tu koyak. Panas tadi, ya Allah. Okay, lagi satu. Speaker, Tan Sri Speaker dah bagi tahu, dah arahkan supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri jawab apa tuduhan yang dia kata kepada, tuduhan yang dilemparkan kepada MP Putrajaya tadi. And Datuk Seri Anwar Ibrahim memang nak jawab dah. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bangun nak jawab. Dah bersedia untuk jawab apa sahaja yang pihak pembangkang nak dia jawab. Dia nak jawab dah, tapi masalahnya, yang jadi masalah tu, MP Putrajaya, Razi Jidin tu dia tak nak duduk. Razi Jidin dia berdiri kat situ.
Dia berdiri kat situ, bukan dia seorang berdiri, semua satu barisan tu berdiri, Pendang berdiri, Macang berdiri, semua berdiri. Larut berdiri. So macam mana Anwar Ibrahim nak jawab? Bising kat sebelah sana kau nak jawab macam mana? Betul tak? Lagi satu, Tan Sri Speaker dah arahkan supaya Razi Jidin, kalau dia tak puas hati dengan apa-apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim jawab, tulis surat kepada Tan Sri Speaker. Hantar surat kepada Speaker, tulis nota kepada Speaker. Benda ni basic dalam parlimen, takkanlah Razi Jidin tu tak tahu. Tapi masalahnya, dia buat drama kat situ. Dia berdiri kat situ, dia pegang buku, dia duduk terjerit-jerit kat situ. Tarik balik, tarik balik, tarik balik, tarik balik, tarik balik. Kalau dia seorang terjerit-jerit, tak apa. Ini satu barisan pembangkang tu berjerit-jerit macam tu. Bila aku tengok perangai pembangkang macam ni lah, kita ni bersyukur lah. Aku bersyukur yang kita hari ni ada kerajaan perpaduan. Bukan duduk bawah Perikatan Nasional. Bukan duduk bawah tu MP-MP yang tak boleh pakai kat belah sana tu. Okay? Hai, aku pun penat tengok dia orang tadi. Perangai seorang-seorang, terutama sekali daripada pembangkang tu, tak macam ahli parlimen langsung. Tak macam wakil rakyat langsung. Teruk perangai dia orang ni. Tapi macam-macam mana pun memang aku tabik spring lah dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Korang tengok lah. Kalau korang tengok video tentang parlimen petang tadi, korang nampak betapa tenang, betapa relax, betapa coolnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat kursi dia tu. Sikit pun dia tak koyak dengan apa yang Razi Jidin duk jerit-jerit dekat dia. Tak ada. Dia relax kat situ. Kalau korang perasan, dekat hujung video, dekat hujung-hujung sebelum puak-puak pembangkang tu berambus keluar daripada Dewan tu, Razi Jidin bersama dengan Pendang, kalau tak silap aku, dia orang ada terjerit-jerit. Dia cakap apa? Anwar Peliwat, Anwar Peliwat. Kau tengok video ni. Saya yakin tanpa Peliwat. You're number one. Saya yakin tanpa Peliwat. You're number one. Nak Tak cakap apa? boleh. Saya Tak yakin. boleh. Tak boleh. Bangkit. Saya yakin dia Peliwat. Bangkit. Nak cakap apa? Bangkit. Hai, Ketua. Nak cakap apa? Bangun, bangun. Okay, jadi kesimpulannya, aku mengharapkan yang kerajaan, terutama sekali ahli-ahli parlimen daripada kerajaan, waktu dalam parlimen tu tak payah nak bagi muka sangat dekat puak-puak pembangkang ni. Sebab apa? Sebab dia orang pun tak hormat kita. Kenapa kita nak hormat dia orang lebih-lebih? Nak hormat boleh, memang kena hormat. Tapi kalau dah sampai tahap dia orang ni kurang ajar sangat, kita tak boleh nak bagi muka sangat, okay? Jadi aku nak ucapkan terima kasih kepada semua ahli parlimen, terutama sekali ahli parlimen daripada Pakatan Harapan, backbencher tadi, Sungai Petani, Hulu Langat, semua yang bangun mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagus. Itu yang kita nak. Kerjasama yang macam ni yang kita nak, okay? Yang kedua, kepada Razi Jidin, aku nak pesan dekat kau Razi Jidin, kalau kau rasa apa benda yang kau buat tadi boleh meninggalkan kesan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kau silap besar. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini duduk dalam politik ini dah puluh-puluh tahun. Keluar masuk penjara, dah dikena ugut. Tak perlu aku cerita panjang kat sini. Kau tahu sendiri sejarah hidup Datuk Seri Anwar Ibrahim macam mana. Jadi kalau setakat kau nak terjerit-jerit, tunjuk gangster tadi depan Datuk Seri Anwar, tak tuduh dia pelewat apa semua, sikit pun tak tinggal kesan lah. Okay? Wallahualam. Itulah geng. Razi Jidin hang baru 5 tahun menjadi ahli parlimen. Anwar Ibrahim dah puluhan tahun. Dia tahulah selok belok kerajaan apa yang berlaku, dan hari ni dia Perdana Menteri. Dia tahu apa yang hampa dah buat. Dia tahu macam-macam. So hari ni apabila hang cabang dia, apabila ni puak-puak PN ni cabang dia, of course lah, kena kat siapa-siapa pun mesti kita terlepas jugalah apa yang kita duk pendam ni. Kan, tak kira lah hang manusia apa ke. Kalau contohlah apa yang hang buat dekat orang OKU, ada hari orang OKU tu pun akan bangun tibai hang balik. Sebab apa? Of course dia ada perasaan. Kan, dia ada juga benda yang dia duk pendam. Hari-hari yang duk provoke. Dia lepas juga. Satu hari memang dia lepas. Macam mana dia lepas dekat Syed Saddiq. Mana aku akan buat lagi satu video untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab hak yang Syed Saddiq ni. Kan? Tiba-tiba lah duk nak asingkan itulah. Tengok hari ni berapa ramai orang macam mana cakap, orang tiba balik Syed Saddiq. Hang otak hang ni, dia pun ada satu kawan dia yang belajar dengan dia, yang belajar di dalam UIA, tapi Syed Saddiq ni tak habis. Kan? Sebab tu lah Syed Saddiq dia tak jadi lawyer. Sebab apa? Sebab dia belajar tak habis. Kawan dia ni belajar habis, dia boleh tahu law, undang-undang apa semua, dia tahu habis. Kan? Takkanlah sekarang ni pun dekat parlimen pun duk tengah beban teruk. Apa-apa hal kalau DNAA kes, apa-apa punya kes seludup ke apa ke, pun dia nak bincang di dalam parlimen ke. Sedangkan parlimen ni untuk bantu rakyat, selesaikan masalah rakyat.
Ini tak tu pasal kes curi Maggi pun, lepas tu dapat DNAA pun duk nak bincang di dalam parlimen kah? Ini kepala. Jadi itulah macam kita tengok, of course lah yang mana semalam sebelum sebelum bertengkar tu, yang mana yang duk tengah tidur tiba-tiba terbangun, nampak tahu? Tiba-tiba terbangun dan terus menjerit. Faham tak? Dia duk tengah tidur sudah, lepas tu dengar menjerit, terus terbangun. Seperti apa tau? Macam ni apa dengar. The attack is on. To intimidate their opponents, the aggressors scream and drum on buttress roots. Selamat malam Putrajaya. Dan setelah menjerit pakat keluar, dan ada seorang dua hak tak keluar. So time itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab, kan, oh hampa boleh serang aku, hampa boleh jijikkan aku, hampa boleh malukan aku, hampa boleh buat macam-macam. So of course lah, daripada pihak Datuk Seri pun, of course dia akan jawab juga, dia akan ada masa untuk dia jawab. So aku akan sertakan video sama-sama kita dengar untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim jawab. Dia serang kita dan dengan kasar dan dengan biadab terus menerus. Dia tak peduli soal maruah orang. Kita tegur dia soal sistemnya dulu, kerana saya tahu dia kadang-kadang lupa. Saya sekarang bukan Ketua Pembangkang, saya Perdana Menteri. Maklumat, keterangan terperinci saya peroleh. Saya tidak mau ulang apa yang mereka lakukan. Dan Putrajaya saya kata tahu kerana dia bersekongkol dalam pentadbiran yang sama. Dia cakap soal maruah. Seolah-olah kita ni tidak ada maruah. Maruah itu hanya untuk 1-2 orang. Jadi mudah-mudahan ini satu pengajaran. Dan saya percaya mereka akan keluar kerana dia tidak boleh ulas soal DNAA dan soal 3R yang kita akan bincangkan. Tapi Alhamdulillah nampak Parlimen berakhir dengan aman damai. Tarik balik dulu tuduhan maruah Putrajaya. Duduk balik. Disebut Putrajaya tak adil, sebab itu dia bangun mempertahankan maruah dia. Dengan emosional. Speaker, ini maruah. Maka bagi ruang untuk Tambun buat penjelasan. Kalau Putrajaya, Kalau ini maruah. Putrajaya duduk bagi Tambun buat penjelasan. You got to listen. mengganggu. If you don't want to sit down, how do I make decision? You please sit down. Please sit down. Saya nak minta Tambun penjelaskan apa yang dimasukkan. Itu saja. Jadi itu kan, dia hanya fikir maruah dia, yang pihak dia menjatuhkan maruah orang, menjerit, melalak, menceritakan soal maruah orang lain. Dia tak fikir pula. Dah berapa bulan? Waktu zaman sebelum pilihan raya umum hari itu, sehingga pilihan raya dan PRN dan dekat PRK Pulai. Dari mana? Kan duk hina sehina-hinanya. Hari ni Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak melondehkan dia pun. Hanya cakap dia terlibat je. Dia bersama. Tu je. Dah koyak rabak, lepas tu pok-pok dia duk fikir maruah. Maruah apa ni? Sebab tu lah. Macam mana aku cakap tadi, kerana mulut, kita tak jaga mulut kita. Kerana mulut badan binasa, kerana mulut hati kita terasa balik. So Allah bagi patah balik kepada dia. So untuk video last aku akan bawakan untuk video saudara Faizal Rahman. Dia akan terangkan siapa yang koyak. So day by day rakyat akan tengok siapa sebenarnya yang koyak. Sebab itu PMX mengatakan bila sampai kena dekat geng-geng kau, okey, kau senyap kan. Tapi bila kena dekat geng orang lain, kau punya riuh ni seolah-olah DNAA itu pertama kali berlaku dalam sejarah Malaysia. Ini keadaan dia. Padahal ada 150 lebih kes yang telah pun di DNAA pada zaman PM memerintah. Termasuklah kes daripada Arau. Yang mana Arau bercakap seolah-olah dia lupa ingatan. Sampailah je lutung kena ingatkan dia Arau.
Kes Arau pun di NAA terdiam dia tuan-tuan. So, apa yang berlaku pada hari ini? Bak kata YB Rafizi, bagus sebab rakyat sudah mula mengikuti perkembangan politik, mula mengikuti perbahasan politik, mengikuti perbahasan dalam parlimen. Itu keadaan dia. So, day by day, rakyat akan tengok siapa sebenarnya yang koyak. Mula-mula kau gelak-gelak tu mula-mula sinis. Gelak-gelak sinis. Sekali bila kena bantai, melompat-lompat, lepas tu keluar. Come on lah. Tak gentleman langsung. Okay? Bila kita dah smash orang, dan orang angkat bola tu balik, dan bila orang smash kau balik, angkatlah bola tu balik. Kenapa nak merengek-rengek, menangis, lari daripada court badminton tu? Memalukan. Okey. Cuba tengok. Kan? Dia yang cakap pasal. Bila orang jawab, hang yang koyak. Lepas tu hang kata Anwar Ibrahim koyak. Hang kata pihak kerajaan koyak. Padahal apa yang koyak? Perikatan Nasional punya tim ataupun apa? Daripada segi pembangkang, hak yang koyak rabak, koyak gila-gila sehingga keluar dewan tu. Bukan sebab apa? Sebab orang duk tengah bagi ucapan, hang boleh pergi gelak-gelak. Sedangkan tajuk utamanya hampa duk kritik Perdana Menteri kau. So Perdana Menteri jawab, hampa boleh gelak-gelak. Yo, hak yang Sahidam Kasim tu, tara mana bermula saat waktu tengah hari kes Zahid Hamidi digugurkan, tara mana dia tiba Anwar Ibrahim. Dia tiba kau-kaunya, dia tiba. Lah. Ahli Parlimen apa nama tak lupa. Dia sendiri. Arau kan ada di NAA juga. Apa? Dia boleh buat yang tu. Terus bermula saat itulah apabila kalau hampa ikut parlimen bermula saat selepas kawan tu tanya dia, terus sampai hari ni dia diam. Dia tak bersuara teruk sangat. Dia dah alih isu ke arah isu lain. Sebab dia ingat rakyat Malaysia dah lupa. Kan? Dia ingat rakyat Malaysia dah lupa yang Syahidan Kasim pun ada di NAA. Kes apa? Kes mencabul. Cabul siapa? Cabul budak bawah umur, geng. Dekat mana? Dalam kereta, geng. Pukul berapa? Malam, geng. Jadi, sebab kita tak mau kita duk bawa cerita. Tapi apabila hang terlalu melampau, apabila hang terlalu gairah mempertikaikan keputusan terhadap orang lain, hang lupa kat hang pun ada seperti mana orang yang hang petikai tu. Jadi itulah orang kata nak berpolitik tapi jangan keterlaluan. Sedangkan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim panggil untuk sidang parlimen ni untuk RMK yang ke-12, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim bentangkan, berjam Datuk Seri Anwar Ibrahim bentang. Habis bentang, duk petikai di NAA hari kedua, hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, hari ke-8, duk petikai di NAA tu tak habis-habis. Why? Perancangan hampa tak jadi kan? Kita nak tanya ni. Perancangan hampa tak jadi. Memang hampa plan Zahid Hamidi dijatuhi hukuman bersalah. Selepas bersalah, UMNO, Presiden UMNO akan diturunkan, diganti dengan orang lain, dan Presiden UMNO yang baru tu akan bawa UMNO hidup bersama dengan orang lain, hidup bersama dengan Perikatan Nasional. So Perikatan Nasional dapat bentuk kerajaan. Macam tu kan? Betul tak? Ingat kami budak-budak lebay-lebay PN, dia ingat kita ni bodoh. Dia pun ingat kita tak nampak perancangan depa. Depa nak menjatuhkan kerajaan. Sebab tu depa kena take over Barisan Nasional. Untuk bawa Barisan Nasional envelop keluar daripada gabungan Pakatan Harapan, dan BN boleh pergi bersama dengan Perikatan, dan Perikatan dapat bentuk kerajaan. Sebab tu kalau hampa perasan, depa provoke, depa mainkan. Kalau hampa perasan kan. Okey. Sekarang ni hanya lagi satu untuk depa nak salahkan dekat Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Untuk kes LCS. Untuk kes kapal tentera laut LCS tu. Okay, memang ada pertikaian terhadap Zahid Hamidi sebab waktu tu dia Zahid Hamidi menjadi menteri
menteri apa atau aku pun lupa, ketenteraan lah kira cerita dia kan. Jadi menteri apalah, Tok Mat tu, Allahu Akbar. Jadi Zahid Hamidi yang buat keputusan untuk tukar daripada brand A ke brand B kan. Brand B kata mahal sikit kan, murah sikit, lebih kurang macam tu lah. Jadi bila berlaku projek kerajaan dah keluarkan 6 bilion ringgit, lepas tu kapal tak siap, kapal pun tak ada, dan Tok Mat pun cakap bulan depan projek LCS akan diteruskan. So sekarang ni dia pun mengharapkan Zahid Hamidi pula bersalah, dan memang Zahid Hamidi dijatuhi hukuman bersalah di dalam projek LCS. Untuk apa? Dia pun nak take over, UMNO Barisan Nasional tu. Dan apa kita boleh tengok sekarang ni, DNAA untuk 47 kes Zahid Hamidi dah settle, ataupun mungkin sampai dia mati pun dia dah settle. Siapa ada bukti boleh bawa ke mahkamah dan akan disiasat kembali. Dan sekarang ni dia pun mengharapkan LCS. Tapi kali ni langsung tak sebut babe soal LCS babe. Langsung Syed Saddiq pun tak berbunyi. Ahli Parlimen Masjid Tanah, ketua hak yang duk siasat ni pun langsung dia tak bersuara soal LCS. Kita tengok lepas ni memang isu akan beralih arah kepada LCS pula. Jadi itulah, aku akan buat video setakat ni dulu, dan akan sambung untuk video yang lepas ni. Aku akan buat video soal Syed Saddiq, dan kita boleh tengok apa hak yang dipertikaikan. Aku akan sertakan video-video pendek dan kita ulas video tu sama-sama. So, boleh subscribe, like, komen dan share. Tak mak ampaan tuan. Assalamualaikum.